Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para pendengar sekalian yang bersama dalam program pada hari ini, iaitu program Andai Tiada Lagi Jodoh, pembubaran bahagian 1, pembubaran perkahwinan di Malaysia. Anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan bersama dengan kerjasama JKSM pada siri yang ketiga. Yang sebelum ini telah disampaikan ataupun penceramah jemputan sebelum ini bersama dengan bahagia Puan Nurul Huda, Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, dan juga selepas itu bersama dengan Tuan Zakian, pengarah latihan JKSM. Dan pada hari ini insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dihormati akan bersama dengan saya. Dan tidak lewat untuk saya ucapkan salam syariah asas keadilan, salam al-hijrah, ummah rabbani, negara harmoni, sebagaimana yang akan kita sama-sama sambut pada hari esok. Dan pada masa yang sama juga kita bersama dalam bulan kemerdekaan. Dan salam kemerdekaan dengan tema Malaysia Prihatin. Jadi alhamdulillah, dengan norma yang baru, kita pada kali ini bersama-sama berkongsi pengetahuan dalam terutama dalam bidang perundangan syariah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pejabat Pembangunan Wanita kerana menjemput kami untuk berkongsi pengetahuan berkenaan dengan perundangan dan kehakiman syariah, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Keluarga Islam. Kita pada kali ini saya akan membicarakan berkaitan dengan tajuk pembubaran perkahwinan. Pada saya bukanlah dengan erti kata tajuk ini akan menggalakkan lagi penceraian berlaku. Walau bagaimanapun ini sebagai satu pengetahuan. Pengetahuan ini amat penting untuk kita kongsi bersama. Kita imbas balik apa yang berlaku baru-baru ini. Salah tanggapan menyebabkan ada pihak yang dibunuh. Dalam kes pensyarah IPT yang baru-baru ini, dibunuh yang dikatakan berpunca dari sebab hendak memfailkan permohonan perceraian. Saya tekankan di sini bahawa sekiranya berlaku keadaan sedemikian, kita kena cuba gunakan saluran yang betul, terutama melibatkan proses perundangan. Kita ada Jabatan Agama untuk kita dapatkan khidmat nasihat, dan kita ada Mahkamah Syariah, peguam syar'i yang boleh memberikan pandangan berkaitan dengan pembubaran perkahwinan ataupun perceraian ini. Saya nyatakan Allah telah sebut dengan jelas dalam ayat Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani fa'imsaku biihsan fa'imsaku bima'rufin aw tasrihun biihsan. Talak itu boleh dirujuk 2 kali. Selepas itu boleh teruskan sebagai suami isteri dengan cara yang baik atau menceraikan juga dengan cara yang baik. Allah dah nyatakan di sini. Jangan kita mengambil pendekatan yang salah tanggap ataupun pengetahuan undang-undang kita yang cetek menyebabkan kita melakukan satu tindakan yang di luar kawalan batas undang-undang. Saya akan membicarakan tajuk ini melalui pendekatan. Dalam kita membicarakan pembubaran perkahwinan, kita akan melihat kepada 2 asas utama, iaitu hukum syarak, dan yang kedua adalah berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang yang kita kena pakai dan diamalkan di Mahkamah Syariah. Pertamanya dari segi hukum syarak. Kenapa saya nyatakan 2 perkara ini adalah penting? Sebab kesalah tanggapan kita berkaitan dengan hukum syarak menyebabkan
kita tidak menurut hukum syarak dan berlaku salah satu, mungkin menyebabkan berlaku hubungan yang salah dari segi hukum syarak. Sebab saya bawa sebagai contoh. Dalam situasi lafaz talak 3. Lafaz talak 3 ada yang berlaku di awal, mungkin tahun 90 dia berlaku suami ada melafazkan cerai talak 3 kepada isteri. Dan apabila dia bertanya kepada mana-mana pihak, bukan di mahkamah ataupun bukan di Jabatan Agama, pihak menyatakan tidak jatuh talak 3. Tidak sabit talak 3. Boleh keteruskan hubungan sebagai suami isteri. Walau bagaimanapun, selepas 10 tahun dalam keadaan situasi ini cerita benar yang telah saya bawakan. Selepas 10 tahun baru datang ke mahkamah sebab ada lafaz talak yang lain. Lafaz talak yang lain dinyatakan di situ bahawa lafaz yang dibuat pada ketika itu sebelum ini telah ada lafaz lain iaitu lafaz talak 3. Dan lafaz pada tahun 10 tahun yang lepas adalah yang talak 1 yang berikutnya. Jadi bilangan talak tadi kalau dikira telah menjadi 4. Sedangkan dalam tempoh 10 tahun, dalam keadaan tempoh yang panjang itu telah berlaku persetubuhan antara pasangan ini tadi hingga lahirnya beberapa orang anak. Bagaimana situasi tadi? Sebab itu saya nyatakan hukum syarak dan undang-undang adalah dua asas penting dalam pembubaran perkahwinan untuk menentukan sama ada perceraian itu sah atau tidak, penceraian itu berlaku ataupun tidak. Sebab itu dalam mahkamah syariah tempat yang paling utama dan paling penting kalau berlaku keadaan sedemikian, pergi ke mahkamah syariah yang akan tentukan. Dalam keadaan kita ragu-ragu sama ada telah jatuh talak ataupun tidak, kita ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan menentukan, hakim akan menentukan berdasarkan keterangan dan pembuktian sama ada lafaz itu telah jatuh, cerai itu telah berlaku ataupun tidak. Sebab itu dalam situasi ini saya tekankan dua perkara yang dua asas utama dalam penentuan sama ada perkahwinan itu telah dibubarkan ataupun tidak, telah berlaku perceraian ataupun tidak adalah melalui proses perbicaraan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang akan menilai dan mahkamah syariah akan mensabitkan atau tidak mensabitkan perceraian tersebut. Okey, saya teruskan sebab tajuk saya ini luas. Kalau kita bincangkan satu persatu memang panjang. Kita ada banyak cara pembubaran ataupun penceraian di mahkamah syariah. Antaranya kita ada cerai secara fasah, cerai secara lafaz talak, cerai secara ta'liq, cerai secara tebus talak, cerai secara li'an, dan juga ada juga perkahwinan yang dibubarkan, farak perkahwinan atas sebab tidak sah, hanya mengikut perkahwinan itu dilangsungkan secara tidak sah menurut hukum syarak. Okey, saya akan pergi satu persatu berkenaan dengan perceraian. Walau bagaimanapun saya ingin jelaskan pertamanya dari segi hukum penceraian itu sendiri, hukum cerai itu sendiri. Kita kena tahu dulu hukum cerai menurut hukum syarak. Jumhur menyatakan bahawa hukum talak itu adalah harus. Itu hukum asal talak itu. Dan dia akan berubah dalam keadaan-keadaan atau situasi yang tertentu. Saya bawa contoh. Dia akan menjadi wajib. Penceraian itu menjadi wajib cerai dalam situasi jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi. Tak boleh nak damai. Pergi ke sana bergaduh, mengadu ke sana, mengadu ke sini dalam keadaan sedemikian hingga menyebabkan dalam situasi yang sampai nak bunuh isteri, nak bunuh suami. Itu dalam keadaan sedemikian, keadaan perbuatan yang sedemikian itu dah mencapai tahap wajib. Kalaulah keadaan itu berlaku, maka hukum perceraian tadi boleh menjadi wajib. Okey, saya teruskan juga. Dalam keadaan seterusnya adalah haram. Okey, penceraian berlaku
tapi hukumnya adalah haram. Sebagai contoh, lafaz menceraikan isteri dalam keadaan haid, datang haid. Hukum dia adalah jatuh dan sabit lafaz cerai, tapi haram dan berdosa kepada pihak suami yang melafazkan. Sebab itu di mahkamah syariah dalam undang-undang dinyatakan lafaz cerai mestilah dibuat di hadapan mahkamah. Sebab mahkamah nak menentukan, tuan-tuan, sebab mahkamah nak menentukan sama ada lafaz itu telah dibuat secara sah dan dibuat tidak melanggari hukum syarak, termasuklah jatuh hukum kepada haram. Sabit sah lafaz tersebut, cuma dia akan jatuh hukumnya adalah haram. Contoh hukum haram dalam keadaan bersetubuh, selepas disetubuhi dan hendak dilafazkan cerai kepada isteri tersebut. Sebab hikmah kenapa lafaz tersebut perlu dibuat ketika selepas disetubuhi dan suci, dikhawatiri isteri tadi akan mengandung. Kita tidak pasti sama ada tempoh edah dia tadi. Mahkamah pun tidak pasti edah sama ada edah dia 3 kali suci ataupun edah dia sehingga melahirkan anak. Sebab dalam keadaan disetubuhi, yang ini keadaan ni biasa berlaku. Dalam keadaan dia rasa tak berapa confident, adakah perceraian yang berlaku, nak bercerai ataupun tidak. Dan apabila besok ke mahkamah, malam tu mengadakan hubungan kelamin bersama dengan suami ataupun isteri. Besok pergi mahkamah, hakim tanya, ada tak mengadakan hubungan kelamin? Ada. Sebab itulah juga mahkamah akan tangguhkan kes tersebut bagi menentukan isteri tadi suci daripada haid dan nifas serta tidak mengandung. Jika mengandung, mahkamah akan sabitkan. Jika hendak diteruskan perceraian, edah dia adalah sehingga melahirkan anak. Jika lafaz di luar mahkamah dibuat ketika selepas disetubuhi dan di hadapan mahkamah pihak-pihak suami dan isteri mengaku ada mengadakan hubungan kelamin, tempoh edah tadi dia akan jadi panjang. Kalau 3 kali suci, dia akan jadi, hakim akan tentukan bahawa tempoh edah adalah 3 kali suci, tidak termasuk suci selepas mengadakan hubungan. Dan kemungkinan edah itu akan jadi lebih panjang jika mengandung. Okey, itu saya teruskan. Seterusnya, jadi hukum berikutnya adalah sunat. Hukum sunat kepada perceraian sekiranya suami tidak mampu untuk menanggung nafkah isterinya. Hal ini ialah Islam amat mengambil berat berkaitan dengan kesan mudarat. Ad-darar, kesan mudarat itu kepada pihak isteri ataupun anak-anak. Jika dalam hal sedemikian, suami menyatakan tidak mampu lagi untuk menanggung nafkah dan sebagainya, dan langkah yang terbaik adalah penceraian, maka wajarlah untuk diteruskan kepada proses penceraian tadi. Itu menjadi hukumnya adalah menjadi sunat. Seterusnya, isteri tidak menjaga maruah dirinya. Setelah dinasihat dan setelah diambil perhatian, pandangan, diberi nasihat yang sewajarnya, isteri tetap melaksanakan tugas-tugas, tidak melaksanakan tanggungjawab dan dia tidak menjaga maruah isteri. Itu hukumnya menjadi sunat. Dan hukum berikutnya adalah makruh. Dalam keadaan suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama, dan tanpa sebab-sebab yang munasabah, mungkin tidak nyatakan hanya sekadar tidak bersefahaman, sedangkan isterinya tadi berakhlak mulia dan berpengetahuan agama. Jadi dalam keadaan sedemikian, hukum tadi adalah menjadi makruh. Harus. Seterusnya, hukum penceraian tadi menjadi harus apabila
suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya. Ini pun diambil kira dalam situasi keinginan, masih ada keinginan tapi keinginannya rendah ataupun lemah, menyebabkan dalam keadaan sedemikian hukum perceraian tadi menjadi harus dan tiada. Okey. Saya teruskan berkenaan dengan penceraian di Malaysia. Saya akan selitkan dari segi undang-undang dan hukum syarak. Pertama sekali yang kita akan sentuh adalah penceraian menurut undang-undang, iaitu penceraian secara lafaz talak. Penceraian secara lafaz talak ini dinyatakan dalam Seksyen 47 Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri. Dalam seksyen tersebut menyatakan sekiranya ada permohonan dan sekiranya salah satu pihak tidak bersetuju ataupun bersetuju, maka mahkamah akan mendengar. Jika berada persetujuan kedua-dua pihak, mahkamah akan membenarkan lafaz talak. Permohonan ini mestilah didengar di hadapan hakim, difailkan di mahkamah syariah dan didengar di hadapan hakim. Jangan dibuat di luar. Kita khuati yang banyak ni berlaku di luar. Sedangkan kemungkinan di tengah jalan, di pasar raya dan sebagainya. Dalam keadaan sedemikian, hukum tadi kita tidak tahu sama ada lafaz tadi sah ataupun tidak. Okey, penceraian secara lafaz talak ini mestilah dibuat di hadapan mahkamah. Kalau ada persetujuan, pihak tadi boleh failkan permohonan dan kes itu akan didengar. Mahkamah akan tanya, kamu dalam keadaan suci ataupun tidak. Jika suci dan mahkamah berpuas hati, ada alasan yang munasabah, mahkamah akan meminta suami untuk melafazkan lafaz talak di hadapan mahkamah dengan kebenaran mahkamah. Okey, sekiranya tiada persetujuan salah satu pihak, suami ataupun isteri, maka dalam peruntukan tersebut menyatakan mahkamah akan merujuk kes itu kepada jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ini terdiri daripada pejabat agama, biasanya pendaftar nikah cerai dan rujuk sebagai pengerusi, dan wakil daripada pihak suami dan juga wakil daripada pihak isteri. Jadi dalam proses jawatan kuasa pendamai tadi akan berusaha untuk menambah baik, berusaha membaik pulih perkahwinan tadi. Jika gagal, laporan akan dihantar kepada mahkamah dan akan dirujuk kepada jawatan kuasa hakam. Jawatan kuasa hakam ini yang dilantik oleh mahkamah adalah terdiri daripada wakil keluarga di pihak suami dan juga wakil keluarga daripada pihak isteri. Jadi dalam situasi hakam ini tadi, setelah proses mengislahkan atau mendamaikan antara pihak-pihak, jika gagal dan mahkamah mendapati bahawa telah berlaku syiqaq, perkelahian yang tidak dapat dibaik pulih, dalam keadaan tersebut mahkamah akan melantik hakam yang baru. Dan Nurrahim, minta maaf ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ada gangguan sebentar tadi. Saya akan gangguan talian. Saya akan teruskan berkenaan dengan tajuk pada hari ini, iaitu pembubaran perkahwinan. Dan saya akan teruskan, tadi saya dah sentuh berkenaan dengan penceraian lafaz talak. Yang berikutnya saya akan sentuh berkenaan dengan penceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahawa penceraian itu boleh juga berlaku di luar mahkamah tanpa disedari. Dengan kebenaran mahkamah, tanpa kebenaran mahkamah, telah dibuat di luar mahkamah dan menjatuhkan talak. Dalam keadaan situasi yang kita tidak yakin sama ada jatuh atau tidak talak,
tempat yang paling utama sebagaimana saya nyatakan di awal-awal tadi adalah mahkamah syariah. Ya, di mahkamah syariah akan hakim akan mendengar keterangan dan berdasarkan pembuktian yang mensabitkan atau menolak permohonan pengesahan tadi. Ada juga yang berlaku dalam keadaan lafaz talak itu tidak sabit, tidak jatuh. Dan sedangkan sangkaan kita mungkin telah jatuh. Dan ada juga lafaz talak itu yang kita sangka tidak jatuh. Tapi tidak jatuh ataupun tidak sabit. Tapi asalnya setelah kita tu dengar di mahkamah, hakim mendapati bahawa lafaz itu telah dibuat secara sah menurut hukum syarak. Itu yang kita khuatir. Jadi apa-apa pun permohonan kalau lafaz dibuat di luar mahkamah yang meragukan, mestilah dibuat pengesahan di mahkamah syariah. Saya bawa contoh dalam keadaan situasi ini, pembahagian penceraian tadi boleh berlaku dalam situasi sama ada secara soreh, secara jelas ataupun secara kinayah. Secara jelas ini penceraian lafaz yang dibuat secara soreh, secara jelas seperti contoh suami lafaz kepada isteri, aku cerai kau, aku talak kau. Dalam keadaan sedemikian, lafaz itu dibuat secara soreh tanpa perlu kepada niat. Kalau dibuat secara jelas, mahkamah sama ada dalam keadaan situasi marah, tanpa yang disedari, dalam keadaan berlakon sebagainya. Dalam hal sedemikian, maka mahkamah boleh mensabitkan lafaz cerai tersebut. Itu lafaz soreh, lafaz yang jelas. Okey, seterusnya adalah lafaz kinayah. Kinayah ini seperti kiasan yang memerlukan kepada niat. Seperti suami melafazkan contoh pada isteri, keluar kau dari rumah, aku tidak mahu lagi bersama kamu. Tidak dinyatakan secara jelas perkataan cerai ataupun talak. Tetapi dalam lafaz tersebut ada menunjukkan perbuatan niat yang menunjukkan kepada ingin bercerai. Aku tidak mahu bersama lagi kamu selama-lamanya. Kamu bukan lagi isteri aku. Kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu, contoh. Dalam hal sedemikian, mahkamah akan mendengar keterangan berdasarkan kepada niat suami. Kalau niat suami tadi menunjukkan dan membuktikan bahawa memang dia berniat untuk menceraikan isteri, maka mahkamah boleh mensabitkan lafaz tersebut sebagai talak ataupun bercerai. Okey. Seterusnya, saya akan teruskan berkenaan dengan cerai secara khulu' atau tebus talak. Apa dia cerai khulu' atau tebus talak? Dari segi bahasa menanggalkan pakaian, dari segi istilah fiqh bermaksud memutuskan hubungan suami isteri dengan lafaz khulu' atau lafaz lain yang membawa maksud khulu' dengan penembusan talak daripada pihak isteri. Yang ini ada juga dalam situasi kedua-dua pihak tidak mahu bercerai. Sedangkan salah satu suami tidak mahu bercerai. Sedangkan isteri tetap mahu meneruskan penceraian tanpa ada alasan yang munasabah. Dalam hal sedemikian, jika suami membuat bersetuju, menyatakan contoh, saya buat contoh. Aku setuju ceraikan kau dengan syarat kau bayar 20,000 kepada aku. Itu sebagai contoh. Itu adalah merupakan cerai secara khulu', tebus talak. Dalam hal sedemikian, bagaimanakah penentuan jumlah tadi? Yang itu yang pertama berdasarkan kepada persetujuan pihak-pihak, dan yang kedua, katakanlah suami nak 20,000 dan isteri bersetuju untuk memberi sejumlah wang berjumlah 20,000 dan suami dengan jumlah bayaran tersebut menceraikan isteri tadi. Okey, dalam hal sedemikian
maka mahkamah boleh mensabitkan penceraian dengan pembayaran tebusan tadi, wang duit tadi, sebagai tebus talak. Itu banyak kes-kes yang berlaku sekarang ni, yang melibatkan kes tebus talak. Walau bagaimanapun, persoalan ni. Okey, persoalan saya sebut tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin tertanya-tanya. Bagaimana kalau katakan jumlah itu tidak dipersetujui? Suami mahukan bayaran sejumlah 100,000 contoh. Isteri tidak ada kemampuan untuk membayar 100,000. Suami, isteri, mahkamah sama ada dalam keadaan situasi tadi, mahkamah yang akan menentukan. Dengan persetujuan pihak-pihak, pihak-pihak jadi bersetuju untuk biar mahkamah yang putuskan berapa kadar tebus talak. Kadar tebusan tadi yang untuk dibayar oleh pihak isteri kepada suami. Okey, itu dalam situasi kedua-dua pihak setuju. Walau bagaimanapun, sekiranya suami tidak bersetuju setelah mendengar katakan 20,000, tak setujulah cerai tebus talak. Dia tak setuju untuk bercerai. Okey, dalam hasil demikian, mahkamah tidak boleh teruskan. Kecuali ada persetujuan untuk ditentukan jumlah ataupun kadar bayaran tadi sebagai mendapat persetujuan untuk suami melafazkan lafaz talak. Okey, seterusnya saya dalam berkenaan dengan bayaran tebus talak ini, banyak perkara yang dibuat penilaian. Antaranya kalau dari segi hukum syarak, ulama ada berpendapat suami tidak boleh meminta bayaran lebih tinggi dari maharnya. Dan ada juga pendapat, jumhur juga berpendapat suami boleh meminta bayaran lebih tinggi dan maharnya jika ada tanda-tanda isteri tadi nusyuz. Okey. Seterusnya saya teruskan berkenaan dengan penceraian secara ta'liq atau janji. Okey, penceraian secara ta'liq atau janji ini, kalau Seksyen 50 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam ada menyatakan di sini, iaitu seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat penceraian menurut syarat-syarat perakuan ta'liq yang dibuat selepas perkahwinan, memohon kepada mahkamah untuk menetapkan bahawa penceraian yang sedemikian telah berlaku. Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu siasatan mengenai sahnya perkahwinan itu, dan hendaklah jika berpuas hati bahawa penceraian itu adalah sah mengikut hukum syarak, mengesahkan dan merekodkan penceraian itu dan menghantar suatu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar. Okey. Penceraian secara ta'liq inilah Seksyen 50 ini lebih khusus kepada penceraian ta'liq, iaitu melalui lafaz ta'liq yang dibuat oleh suami selepas perkahwinan, selepas akad nikah. Contoh kalau tuan-tuan ingat balik sama ada berlaku atau tidak lafaz ni, dan tengok balik surat nikah. Di belakang surat nikah tu ada tak ditandatangani suami selepas suami baca lafaz ta'liq. Sebagai contoh, suami selepas saja akad nikah dia akan baca lafaz, jika aku tinggalkan isteri aku selama berapa bulan hijrah berturut-turut, 4 bulan hijrah berturut-turut, dan tidak memberi nafkah kepadaku dan tiada dan sabit aduan aku kepada hakim, maka mahkamah boleh dengan bayaran RM1 boleh mensabitkan. Itu aja yang berlaku. Dalam hal sedemikian, kalau berlaku situasi suami tidak memberi nafkah sebagaimana yang dilafazkan selepas perkahwinan itu, maka mahkamah boleh sabitkan penceraian tadi secara lafaz ta'liq. Walau bagaimanapun pembuktian tadi hendaklah dibuktikan di mahkamah. Suami ada lafaz ta'liq tadi dibaca, dan dalam keadaan pada masa yang sama mahkamah akan tengok ada atau tidak berlaku pelanggaran kepada lafaz ta'liq tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak relate satu lagi berkenaan dengan lafaz ta'liq ini adalah pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah yang melibatkan lafaz cerai ta'liq. Banyak berlaku. Contoh, saya bawa contoh lafaz ta'liq ni. Ta'liq ni janji. Janji, contoh, keluar daripada rumah ni jatuh talak 1.
Kamu keluar daripada rumah ini, jatuh talak 1. Kamu pergi ke taman bunga, jatuh talak 1. Kamu keluar dengan sipolan, jatuh talak 1. Itu antara lafaz. Kalau kau masih lagi berjudi, jatuh talak 1. Ataupun sekiranya aku berjudi, maka sabitlah cerai secara talak 1. Aku ceraikan kau. Itu contoh. Aku ceraikan kamu. Itu antara contoh lafaz ta'liq. Lafaz ta'liq ni janji yang dibuat di luar mahkamah. Jadi dalam keadaan sedemikian, hukum syarak menetapkan kalau berlaku saja pelanggaran kepada syarat yang dinyatakan tadi. Contoh yang saya bawa tadi, kalau keluar daripada rumah, jatuh talak 1. Isteri, tanpa dengar, masa tu juga dia keluar. Daripada pintu rumah tu. Jadi kalau keadaan sedemikian berlaku, maka perlu ke mahkamah syariah untuk mahkamah syariah mengesahkan lafaz tadi sah ataupun tidak. Dan kalau berlaku pelanggaran diakui oleh suami dan diakui pembuktian dari segi keterangan, dari segi pembuktian, dari segi perbuatan, mahkamah berpuasati, mahkamah boleh mensabitkan cerai di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah secara ta'liq tadi, lafaz ta'liq tadi. Okey, itu yang saya nak jelaskan dari segi maksud penceraian cerai secara ta'liq. Jadi seterusnya, penceraian secara li'an. Secara li'an. Kalau yang ini tidak banyak berlaku di mahkamah syariah, tapi saya tak nafikan bahawa ada, kita masih mempunyai beberapa kes yang melibatkan li'an. Apa dia li'an? Kalau dalam peruntukan undang-undang keluarga Islam, Seksyen 51 penceraian secara li'an menyatakan jika pihak-pihak dengan sesuatu perkahwinan telah mengangkat sumpah dengan cara li'an mengikut hukum syarak di hadapan hakim syar'i atas penghakiman, maka hakim syar'i itu hendaklah merintahkan mereka difarakkan dan dipisahkan dan hidup berasingan. Mahkamah hendaklah merekodkan penceraian secara li'an itu dengan sewajarnya dan menghantar suatu salinan rekod yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Apa dia li'an? Okey. Ini menurut hukum syarak terdapat 2 jenis li'an. Pertama, apabila suami menuduh isteri berzina dan tidak mempunyai saksi, 4 saksi. Dia tuduh kamu telah berzina dengan sipolan, sedangkan dia tidak mempunyai saksi. Okey. Situasi yang kedua, apabila suami menafikan anak yang dikandungnya atau dizahirkan oleh isterinya adalah bukan zuriat. Saya tidak mengaku yang ini adalah anak saya semasa dalam kandungan. Okey. Syarat untuk li'an tadi, yang pertama, kedua-dua belah pihak tadi adalah suami isteri yang sah. Mestilah suami isteri yang sah. Yang kedua, suami yang menuduh isteri berzina gagal menghadirkan 4 orang saksi. Seterusnya, anak tersebut dinafikan sejak dalam kandungan lagi atau tidak lebih 7 hari selepas ia dilahirkan. Dalam kandungan lagi. Ini bukan anak aku, contoh. Kau telah berzina atau tuduhan lah. Itu sabit sebagai li'an tadi. Seterusnya, isteri itu menafikan ia berzina. Isteri nafikan. Dalam hal keadaan sedemikian, mahkamah akan sabitkan juga. Kalau memenuhi syarat-syarat yang saya telah nyatakan tadi, mahkamah boleh minta untuk pihak-pihak tadi berli'an di mahkamah syariah. Li'an tadi dia akan mulakan dengan ucapan suami akan bersumpah sebanyak 5 kali dengan lafaz seperti berikut. Dengan nama Allah, aku naik saksi bahawa isteriku
si Fulan telah berzina dan sesungguhnya aku benar dalam sumpahku ini. Pada sumpah yang kelima ditambah, laknat Allah ke atasku sekiranya aku berdusta. Ini proses untuk belian tadi. Mestilah dibuat di mahkamah syariah. Seterusnya, isteri pula akan belian dan bersumpah sebanyak 5 kali juga dengan lafaz, dengan nama Allah, aku naik saksi bahawa aku tidak berzina. Dan sesungguhnya suamiku adalah seorang pendusta. Pada lafaz yang kelima ditambah, sesungguhnya Allah akan turunkan kemurkaan ke atasku sekiranya suamiku seorang yang benar. Setelah kedua-dua belah pihak tadi berlian, mahkamah hendaklah memfarakkan mereka dan dipastikan mereka tidak boleh rujuk. Sabit cerai secara lian, maka pihak-pihak tidak boleh rujuk atau bernikah buat selama-lamanya. Nikah semula tak boleh selama-lamanya. Okey. Jika suami menuduh isteri berzina dan tiada 4 saksi dan tidak mahu bersumpah lian, apabila diperintahkan oleh hakim, maka ia boleh dihukum qazaf. Jika isteri pula tidak mahu bersumpah lian, maka hendaklah dipenjarakan sehingga ia mengaku berzina atau mahu berlian. Itu dari segi hukum syarak. Okey, penceraian yang berikutnya adalah penceraian yang kelima, iaitu penceraian secara fasakh. Okey, penceraian inilah yang banyak berlaku. Dan dalam situasi penceraian secara fasakh ini, dalam dinyatakan dalam Seksyen 53 ini, dia tidak memerlukan kepada persetujuan daripada suami. Kalau suami, kalau isteri failkan permohonan fasakh dan ada alasan yang dikemukakan, kita hantar kepada mahkamah syariah akan menghantar permohonan tadi melalui saman kepada pihak-pihak. Dan pihak-pihak telah menerima saman tersebut dan enggan untuk hadir ke mahkamah. Ataupun juga ia telah menghilangkan diri. Dalam situasi tersebut, mahkamah boleh meneruskan perbicaraan tadi dan memutuskan untuk memfasahkan perkahwinan. Itu persepsi yang mungkin sebahagian kita belum mengetahui. Mungkin sebahagian daripada suami masih lagi berpegang bahawa talak adalah di tangan suami. Penceraian adalah di tangan suami. Sedangkan dalam keadaan situasi permohonan cerai secara fasakh, talak tadi bukan lagi di tangan suami, tapi mahkamah boleh memfasahkan perkahwinan atau bubarkan perkahwinan jika berpuas hati bahawa telah wujud keadaan, situasi ataupun alasan-alasan yang dinyatakan dalam undang-undang. Okey, apa dia? Apa dia alasan yang dikemukakan dalam undang-undang? Okey, saya bawa contoh antaranya. Dia banyak alasan. Satu, suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Dia tidak memberi nafkah 3 bulan, nafkah kepada isteri. Dalam tempoh tu suami ada, pekerjaan ada, tapi tidak bagi nafkah kepada isteri. Nafkah ini kita perlu ingat adalah kewajipan suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Okey. Seterusnya iaitu bahawa suami tempat di mana suaminya berada atau isterinya telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada 1 tahun. 1 tahun tak tahu di mana suami dia menghilangkan diri. Ini banyak berlaku. Dia kahwin, lepas tu dia tinggalkan. Dia kahwin menyebabkan perabaian pada suami. Mungkin tinggal sehingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tanpa pemberian nafkah, tanpa khabar berita dan tidak diketahui di mana. Okey. Seterusnya, bahawa suami atau isteri telah dihukum pemenjaraan selama tempoh 3 tahun atau lebih. Suami kena penjara lebih daripada 3 tahun. Dalam keadaan sedemikian. Walau bagaimanapun ada juga yang pengalaman kita yang dapati ada yang masih setia dengan perkahwinan. Ini kita memang salute lah dengan dia punya ni. Pendirian, maknanya dia boleh kekal dengan perkahwinan itu. Okey.
Seterusnya, bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinannya, nafkah batin, selama tempoh 1 tahun atau lebih. Ya. Ini pun menjadi satu perkara yang perlu diberi perhatian. Ya. Sebenarnya di peringkat mahkamah syariah kita juga berhadapan dalam situasi-situasi sedemikian. Ya. Ada juga dalam keadaan yang mana suami tidak melaksanakan kewajipan nafkah tadi, nafkah batin, ya, dan tempoh tadi telah bagaimana yang saya telah nyatakan tadi, hampir setahun duduk bersama tapi bilik berlainan. Ya, dalam situasi, dalam hal sedemikian, dalam keadaan sedemikian, pihak-pihak tadi, ya, dibolehkan. Maknanya pihak isteri boleh mohon, isteri atau suami boleh memohon fasakh. Okey. Seterusnya, bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Dalam keadaan sedemikian juga perlu diambil kira. Dalam hal sedemikian, sebab kewajipan nafkah batin ini adalah merupakan sebahagian daripada nafkah yang wajib ditunaikan. Nafkah zahir dan juga nafkah batin. Okey, seterusnya bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta. Ini pun salah satu juga sebab yang boleh memfasahkan perkahwinan tersebut. Okey, saya baca lagi. Bahawa suami atau isteri menganiaya isteri atau suaminya, iaitu antara lain lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama kepada golongan ibu, perkara ni amat penting lah. Kita tak nak berlaku sebagaimana saya nyatakan di awal tadi, sebagaimana sampai melibatkan pembunuhan dan sebagainya. Di mahkamah syariah pun kita pernah berhadapan dalam situasi isteri dipukul hingga menyebabkan kecederaan yang dahsyatlah, sehingga mendatangkan mudarat kepada diri. Pernah di hadapan kita dibawa depan mahkamah, dibawa kain tuala yang penuh dengan darah akibat dimasukkan dalam mulut semasa dipukul. Dalam situasi dalam nas hukum syarak pun ada menyatakan, hatta kalau dalam keadaan berpaling sekalipun daripada tidur, menyebabkan mudarat, menyebabkan isteri merasa itu satu perbuatan yang menzalimi dirinya, seolah-olah suami tidak suka dan tidak mahu bersama dengan isteri. Dalam hal sedemikian juga, yang kita pernah ada rekod, perbuatan itu juga merupakan satu penganiayaan kepada isteri tadi. Dan isteri telah kalau berjaya membuktikan perkara itu, boleh mahkamah fasahkan perkahwinan. Okey. Saya nak bawa kepada mengenai akibat perbuatan zalim tadi, antaranya lazim menyakiti. Lazim menyakiti. Dalam hasil demikian, apabila dipukul saja, antara langkah yang perlu diambil adalah dapatkan laporan perubatan. Buat laporan polis. Tujuan buat laporan polis bukanlah untuk kita mengambil tindakan, tapi sebagai pemakluman rekod polis. Dan pada masa yang sama, saya percaya boleh juga diambil di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Tetapi pembuktian dari segi laporan perubatan, laporan polis tadi menjadi bukti penting sekiranya permohonan fasakh difailkan di mahkamah syariah atas alasan suami menganiaya isteri atau suaminya, iaitu lazim menyakiti dan menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya tadi. Okey.
Itu yang saya perkara-perkara ini mungkin jadi perkara penting untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil tahu dan kita boleh sama-sama bincangkan, tengok. Dan yang paling penting sebagaimana yang saya nyatakan tadi, apa-apa pun rujuk di Mahkamah Syariah. Jangan rujuk kepada pihak-pihak lain. Rujuk contohlah saya nyatakan, minta maaf, untuk contoh kepada ketua kampung ataupun rujuk kepada pihak-pihak ibu, bapa sebagainya yang tidak ada asas dari segi undang-undang dan hukum syarak. Okey. Selain itu apa lagi permohonan penceraian secara fasah? Bahawa isteri tidak izin dan akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, kesempurnaan akal atau sebagainya. Itu pun boleh berlaku. Bahawa pada masa perkahwinan itu sesungguhnya isteri boleh berkebolehan memberi izin yang sah, iaitu ialah seorang yang sakit mental. Dalam hal keadaan sedemikian juga boleh, sama ada suami atau isteri tadi boleh memfailkan fasah. Saya suka juga nak tekankan antara selain daripada berkelakuan keji tadi, maknanya berkelakuan keji tadi termasuklah suami tadi berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau hidup keji. Sebab apa undang-undang sebut itu? Sama ada suami atau isteri. Suami boleh mohon fasah, isteri pun boleh mohon fasah. Dalam hal sedemikian, kalau katakan suami atau isteri tadi berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Contoh, saya contoh, hidup berjudi. Hidup dalam keadaan meminum minuman arak. Hidup melayani perempuan, pelacur dan sebagainya. Dalam keadaan sedemikian, suami isteri tadi mendatangkan juga kemudaratan, difikirkan boleh menyebabkan mudarat kepada diri dia akibat dari perangai keji. Saya buat contoh. Saya buat satu ni contoh yang mana ketika pendengaran kes permohonan poligami. Ada isteri yang bersetuju, depan mahkamah dia bersetuju benarkan perkahwinan poligami, tapi dia cakap dengan syarat tidak berkahwin dengan perempuan ini. Lepas tu mahkamah tanya kenapa tidak mahu berkahwin tidak benarkan kahwin dengan mana-mana perempuan kecuali dengan perempuan ini. Isteri nyatakan, Ya Arif, perempuan ini adalah perempuan hidup sebagai seorang pelacur ataupun berkelakuan keji. Jadi saya khawatir akibat perkahwinan tadi menyebabkan sakit, penyakit yang kemungkinan boleh timbul, hubungan yang jenis tadi boleh mendatangkan mudarat kepada diri saya sendiri. Dan mahkamah tolak permohonan untuk poligami akibat tadi. Benar apa yang dinyatakan oleh isteri tadi. Benarkan perkahwinan dengan perempuan lain tapi dengan syarat bukan dengan perempuan ini. Dan akibatnya lelaki ni tadi, suami ni tadi tetap juga meneruskan perkahwinan. Tapi perkahwinan secara tidak sah, mengikut hukum syarak melalui perkahwinan kampung. Dan akibat dari itu, setahun selepas itu, isteri mohon buat permohonan faraid atau pusaka. Dan ditanya semula oleh mahkamah, kenapa, siapa yang meninggal, dan dinyatakan bahawa suami telah meninggal akibat dari sakit yang dihadapi setelah dia berkahwin dengan perempuan keji tadi. Jadi bagaimana dengan puan? Kita mahkamah tanya. Selepas dia berkahwin dan saya pasti saya tidak ada lagi hubungan kelamin dengan dia dan saya cuba mengelak. Dan betul, akibat daripada tadi dia menyebabkan dia meninggal dunia. Sakit yang dia perolehi hasil daripada hubungan yang dibuat melalui hubungan perkahwinan yang tidak sah tadi. Dengan wanita yang keji. Itu sebab kenapa dalam Islam juga membenarkan perkahwinan itu dibubarkan setelah pihak-pihak berpuas hati
bahawa suami ataupun isteri berkelakuan keji menurut hukum syarak. Okey. Saya akan sentuh beberapa lagi isu berkenaan dengan pembubaran perkahwinan. Ya, okey. Seterusnya, saya akan bawa berkenaan dengan anggapan mati. Ya, berkaitan dengan anggapan mati. Apa dia anggapan mati? Okey, Seksyen 54 enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau telah dipercayai telah mati atau telah tidak didengar perkhabaran mengenainya bagi suatu tempoh 4 tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu sehingga dia patut bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin lain, berkahwin semula, dianggap mengikut hukum syarak, okey, tak maaf gangguan sebentar. Okey, dianggap saya nyata sambung semula. Dianggap mengikut hukum syarak sebagai telah mati, maka mahkamah boleh atas permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap kematian suami itu, dan mahkamah boleh atas permohonan perempuan itu membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau untuk fasah. Ya, saya bawa contoh suami katakan keluar ke laut untuk bagi tujuan bertugas sebagai dia lah tugas hakiki sebagai nelayan lah. Jadi selepas itu dalam tempoh suami hilang sehinggalah sampai ketika isteri ini bercadang untuk berkahwin lain, dan tempoh hilangnya tadi suami telah melangkaui tempoh 4 tahun. Jadi kena buat permohonan di mahkamah untuk mahkamah fasahkan perkahwinan tersebut. Okey, itu pun dalam keadaan sedemikian juga boleh berlaku. Ini sekiranya pihak suami isteri tadi berhajat ataupun bercadang untuk berkahwin lain lah. Okey. Saya teruskan lagi. Sebelum tu saya akan cuba jawab beberapa soalan yang telah dikemukakan. Okey. Yang saya nak akhir sekali yang saya nak bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan farak perkahwinan. Okey. Farak perkahwinan ini adalah pembubaran perkahwinan ini, pisahkan perkahwinan ini setelah mahkamah berpuasati, mahkamah berpendapat perkahwinan itu tidak sah mengikut hukum syarak. Saya bawa contoh. Perkahwinan itu semasa dilangsungkan, pihak-pihak isteri, pihak wanita, perempuan ni tadi tidak mengetahui walinya tadi adalah wali bapanya tadi dianggap bapa kandung, sebenarnya adalah bapa angkat. Contoh. Dalam keadaan sedemikian memanglah tidak sah perkahwinan itu, sebab perkahwinan itu telah tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan. Wali mestilah di kalangan wali nasab, wali bapa kandung. Sedangkan wali yang menjadi pernikahan pada ketika itu adalah wali bapa angkat, bukan taraf wali pun sebenarnya. Dan selepas 10 tahun barulah diketahui bahawa wali yang melangsungkan perkahwinan tadi, bapa kandung anggapannya tadi sebenarnya adalah bapa angkat. Dalam keadaan sedemikian, dia kena mohon di mahkamah ataupun melalui pejabat agama untuk farakkan perkahwinan tadi. Sebab kita khawatir dalam keadaan kita ragu-ragu, dan setelah kita mendapat tahu bahawa bapa tadi bukan bapa kandung tapi bapa angkat, maka perkahwinan tadi lebih baik kita mohon di mahkamah untuk farakkan perkahwinan tadi. Okey. Itu antara contoh lah, Banyak lagi contoh lain. Contoh perkahwinan yang dilangsungkan di luar secara imam kampung, tidak mengetahui dan tidak memenuhi rukun-rukun,
Sedangkan anggapan kita bahawa perkahwinan itu telah sah, sebenarnya tidak sah dari segi hukum syarak. Jadi mahkamah akan farakkan perkahwinan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebelum saya pergi kepada soalan, saya ingin teruskan dengan saya ingin maklumkan kepada semua bahawa apa-apa pun bagi permohonan pembubaran perkahwinan, perkara utama sekali adalah sebagaimana asas yang telah saya nyatakan tadi, asas dari segi hukum syarak, asas dari segi undang-undang. Okey, apa dia keperluan asas dari segi hukum syarak? Perkahwinan mestilah telah dilangsungkan secara sah mengikut hukum syarak. Okey. Apa dia asas dari segi undang-undang? Perkahwinan yang dilangsungkan itu mestilah didaftarkan di Jabatan Agama Islam ataupun di Malaysia ataupun di mana-mana negeri sebagai pendaftaran perkahwinan yang sah. Kalau perkahwinan berlangsung di Malaysia, tak ada masalah, mestinya akan didaftarkan. Kalau katakan perkahwinan itu dilangsungkan di selatan Thailand ataupun di mana-mana tempat, balik ke Malaysia mestilah didaftarkan melalui Jabatan Agama dan Mahkamah Syariah yang akan buat pengesahan. Okey, dalam hal sedemikian, selepas didaftarkan barulah boleh mohon penceraian. Selagi tidak didaftarkan perkahwinan, penceraian pun tidak boleh difailkan di Mahkamah Syariah dan di Jabatan Agama. Itu yang perkara yang utama. Kalau berlaku sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka kongsi kalau situasi sedemikian ada berlaku di kalangan kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita, maka perkara utama sekali yang perlu kita nasihatkan. Contoh perkahwinan di selatan Thailand, contohlah. Nasihatkan dia supaya daftarkan, buat pengesahan perkahwinan terlebih dahulu di Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah setelah berpuas hati perkahwinan itu dilangsungkan menurut hukum syarak, mahkamah akan minta untuk Jabatan Agama untuk daftarkan perkahwinan tersebut. Selepas didaftarkan barulah tuntutan, kalau timbul selepas 10 tahun ingin bercerai, boleh dibuat penceraian di Malaysia ataupun di mana negeri di Mahkamah Syariah. Dan apa-apa tuntutan-tuntutan lain. Sekiranya perkahwinan tersebut tidak didaftarkan, permohonan penceraian juga secara automatik tidak boleh dibuat permohonan untuk permohonan penceraian. Kalau bagaimana sekali bukti pun kita nyatakan, selagi kita tak buat pengesahan dan didaftarkan perkahwinan tersebut, tidak boleh dibuat permohonan penceraian itu, tidak boleh dibuat di Mahkamah Syariah di Malaysia. Okey. Saya akan tengok kepada beberapa soalan yang telah dikemukakan. Antaranya, pada bulan Mei tahun 2020, saya telah diceraikan dengan talak 3. Mahkamah kemudiannya mensabitkan perceraian tersebut. Okey. Langkah yang telah dibuat ni adalah betul. Dicerai talak 3 dan mahkamah sabitkan. Saya percaya ini mungkin penceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Seterusnya, suami saya menyediakan perjanjian untuk ditandatangani. Antara isi kandungan perjanjian tersebut ialah beliau membenarkan saya dan anak-anak untuk kekal tinggal di rumah kelamin selagi saya belum berkahwin lain. Begitu juga, beliau berjanji untuk memberikan nafkah kepada anak-anak selagi saya belum berkahwin lain. Adakah perjanjian tersebut sah? Okey, saya jawab dalam saya nampak dua perkara ataupun dua permasalahan yang wujud di sini. Yang pertama berkaitan dengan perjanjian ini. Pertama, sama ada beliau, suami, membenarkan isteri tadi untuk kekal tinggal di rumah kelamin selagi saya belum berkahwin lain. Okey. Dari segi hukum syarak, dari segi undang-undang, pemberian nafkah iddah kepada isteri adalah sehingga tamat tempoh iddah. Katakanlah iddah perempuan itu dalam keadaan suci, 3 kali suci.
kalau katakan mengandung sehingga melahirkan anak. Dalam tempoh tersebut, suami masih lagi berkewajipan untuk memberikan nafkah kepada isteri tadi. Nafkah tadi merangkumi nafkah pemberian nafkah zahir dan juga nafkah batin. Tafsiran nafkah zahir termasuklah tempat tinggal, makan, pakaian. Jadi dalam situasi yang puan nyatakan soalkan dalam ini, untuk puan kekal, suami isteri tadi dia boleh kekal di rumah tadi, rumah kelamin tadi sehinggalah tamat tempoh iddah. Walau bagaimanapun, sekiranya suami bersetuju untuk memberikan nafkah kepada puan, ini tak jadi masalah dan tidak melanggar hukum syarak. Walaupun syarak menetapkan pemberian tadi dianggap sebagai pemberian sagu hati, sumbangan suami kepada isteri. Okey. Seterusnya isu ataupun permasalahan yang kedua, beliau berjanji untuk memberi nafkah kepada anak-anak selagi saya belum berkahwin lain. Pemberian nafkah anak-anak ini adalah wajib. Dalam undang-undang ada dinyatakan disebut sehingga umur 18 tahun. Kecuali anak tersebut melanjutkan tempoh ke peringkat yang lebih tinggi, boleh nafkah itu dia sambung. Atau sekiranya kalau anak perempuan telah berkahwin, dia akan tamat pada ketika itu. Jadi dalam perjanjian ini berjanji untuk memberi nafkah kepada anak selagi puan belum berkahwin, suami isteri belum berkahwin, itu bercanggahlah. Dia tidak mengikat sama ada isteri itu berkahwin lain ke dan ataupun tidak berkahwin ke sebagainya. Ketetapan dari segi undang-undang dan hukum syarak sebagaimana yang saya nyatakan tadi, tetap perlu ditunaikan sehingga umur anak tadi dan ataupun sehingga anak tadi menamatkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Okey. Seterusnya soalan yang kedua, saya bawa soalan yang kedua, iaitu untuk makluman tuan, saya telah dibuang kerja pada Mei 2020 kesan daripada wabak COVID-19. Semenjak itu, saya mula menjalankan 2 kerja sambilan. Masalahnya, isteri saya selalu mendesak agar saya menceraikan beliau kerana jumlah nafkah yang diberikan tidak menentu dan kurang daripada kebiasaannya. Soalannya, adakah boleh isteri mendesak agar saya menceraikannya dan adakah perbuatan isteri tersebut dikira sebagai nusyuz? Okey. Ini pun ada 2 persoalan. Iaitu yang pertama, isu yang dikemukakan oleh tuan ini, adakah boleh isteri mendesak agar menceraikan sebab keperluan dari segi nafkah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita faham dalam situasi keadaan selepas COVID-19 dan kita masih lagi menjalani tempoh PKP. Kita masih lagi kekangan dari segi kewangan. Okey. Permohonan perceraian sebagaimana yang saya nyatakan di awal tadi. Antara sebab permohonan perceraian, cerai itu dia akan berubah-ubah. Dan saya nyatakan tadi, okey. Sunat. Dia akan menjadi sunat suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya. Walau bagaimanapun, bagi mahkamah untuk menentukan nafkah adalah melihat kepada kemampuan suami dan juga keperluan isteri tadi. Jadi dalam keadaan situasi sebelum COVID, mungkin kita punya pendapatan yang tinggi, dan selepas COVID, ramai sekarang ni yang diberhentikan kerja ataupun dipotong gaji dan sebagainya. Dalam situasi sedemikian, keadaan tadi, mahkamah kalau permohonan cerai atas sebab nafkah, mahkamah akan melihat kepada situasi keadaan suami. Dalam keadaan suami yang telah berusaha untuk dengan, kalau saya baca tadi soalan, saya mula menjalankan 2 kerja sambilan.
Jadi usaha suami tadi menunjukkan kesungguhan untuk menanggung nafkah isteri dan anak-anak. Dalam hal sedemikian, tafsiran nafkah tadi akan diambil kira situasi semasa sekarang. Berapa pendapatan dan berapa kemampuan suami untuk beri nafkah kepada isteri. Dalam hal sedemikian, jika saya nyatakan tadi, ini tidak, jika suami masih berkemampuan memberi nafkah mengikut kemampuan, itu merupakan satu pelaksanaan tanggungjawab, dan isteri tadi pada kita punya tafsiran undang-undang dan mahkamah hukum syarak, isteri tadi tidak berhak untuk membuat permohonan. Walau bagaimanapun, sekiranya diteruskan, boleh atas sebab tiada persefahaman dan bukan sebab atas pemberian nafkah tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lebih mengetahui. Tuan juga yang bertanya ini, saya pasti mempunyai pengetahuan dan usaha yang mendalam. Sebagaimana saya nyatakan di awal tadi, ceramah saya, tajuk saya ini bukanlah untuk menggalakkan pada penceraian, tetapi adalah untuk kita menambah baik pengetahuan kita dan masa yang sama kita memperkukuhkan institusi rumah tangga kita, terutama masyarakat Islam. Okey, soalan yang ni. Soalan dia menarik. Saya dah ada bentangkan tadi, tapi saya akan sentuh sekali lagi. Seperti yang dimaklumi bahawa prosiding perceraian di mahkamah syariah mengambil masa yang agak lama. Jadi, bolehkah seseorang suami menjatuhkan talak di luar mahkamah dan kemudiannya mengesahkan talak tersebut? Ini kerana jika bercerai di luar mahkamah, ia tidak mengambil tempoh masa panjang yang untuk diselesaikan. Okey. Kepada yang bertanya soalan ini, saya nyatakan tadi, dua asas utama yang kita perlu lihat sebelum tuan-tuan dan puan-puan menjatuhkan talak ataupun bercerai di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah. Perkara pertama dari segi hukum syarak. Saya dah nyatakan di awal tadi, hukum syarak menjatuhkan talak ataupun melafazkan talak ketika situasi isteri tadi dalam keadaan haid adalah haram hukum dia. Okey. Dalam situasi yang lain, mengandung sebagainya, menyebabkan lafaz talak tadi sah tapi hukumnya adalah haram. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, hukum syarak juga. Sebab itu di dalam mahkamah kita melihat maslahah kepentingan untuk hakim hanya membenarkan satu saja lafaz talak. Sebab apa? Kemungkinan nanti perkahwinan itu boleh dibaik pulih, ada peluang untuk rujuk dan sebagainya, pihak-pihak tadi boleh rujuk. Sebab itu lafaz talak tu dibuat di hadapan mahkamah dengan kebenaran mahkamah, dan mahkamah biasa membenarkan hanya lafaz talak satu talak sahaja. Kalau di luar, bayangkanlah tanpa kita memikir kepentingan dan masa depan, si suami melafazkan terus cerai talak 3. Talak 3 yang talak bain yang tidak boleh dirujuk lagi. Sedangkan selepas itu barulah itu yang jadi gila talak tu. Itu yang banyak yang berlaku, gila talak. Selepas itulah datang balik rumah isteri, duduk tepi tingkap, duduk tepi pintu, cakap kita baiklah semula. Lepas tu ada pula cadangan. Kamu kahwinlah dengan seorang lagi, kita buat cina buta. Al-muhallai. Itu cina buta tu dari segi hukum syaraknya adalah haram. Dan perkahwinan yang dirancang itu adalah tidak sah. Baik itu apabila berlaku keadaan sedemikian, tu yang nyatakan kenapa perceraian tadi perlu dibuat di dalam mahkamah. Tempoh masa itu, kalau katakan kedua-dua pihak bersetuju, suami failkan permohonan dan isteri pun bersetuju, dan ketika hari pertama kehadiran, isteri dalam keadaan suci, mahkamah akan tanya, kamu suci hari ini? Kamu setuju dengan permohonan suami? Setuju. Mahkamah terus benarkan untuk suami melafazkan talak.
tak ada timbul, insyaAllah di peringkat ini kita tidak akan timbul. Sebab tu macam di Selangor kita ada fast track. Kalau ada hal sedemikian, kalian terus bawa di hadapan hakim untuk hakim benarkan lafaz tersebut dengan syarat isteri tadi dalam keadaan suci dan telah tidak bercanggah dengan hukum syarak. Okey. Itu jangan saya minta ubah persepsi menjatuhkan talak di luar mahkamah dan kemudian mengesahkan tu lebih mudah dan lebih cepat. Ada setengah juga keadaan yang menyebabkan jadi panjang. Apa dia situasi tu? Contoh, isteri failkan permohonan lafaz cerai di luar mahkamah. Pada masa yang sama suami tak mengaku. Dalam mahkamah suami tak mengaku dah bahawa dia telah melafazkan cerai. Yang itu isteri kena kemukakan saksi yang mendengar lafaz talak itu dibuat. Perbicaraan itu akan jadi panjang. Kalau suami mengaku bahawa dia telah melafazkan cerai dan isteri juga mengaku telah mendengar lafaz suami telah menceraikan beliau, itu tak ada masalah. Dari segi mahkamah akan mensabitkan berdasarkan keterangan dan segi pengakuan tadi, ikrar tadi, dan mahkamah akan mensabitkan dan seterusnya mengesahkan lafaz cerai yang dibuat di luar mahkamah tanpa kebenaran mahkamah. Jadi itu tuan-tuan, ada satu lagi soalan. Saya dan anak-anak telah keluar daripada rumah kelamin kerana suami isteri. Okey, sebelum itu saya ada soalan tadi. Okey, desakan kalau suami isteri mendesak supaya menceraikan, adakah perbuatan isteri tersebut dikira sebagai nusyuz? Okey, untuk permohonan pensabitan nusyuz, tuan-tuan dan puan-puan kena juga betulkan persepsi. Dari segi kita akan melihat dari segi dua aspek utama, hukum syarak dan undang-undang. Okey. Dalam untuk mensabitkan, mahkamah untuk mensabitkan seseorang itu nusyuz, mestilah ada permohonan di mahkamah syariah. Permohonan pertama mestilah permohonan untuk berkaitan permohonan untuk isteri tadi taat. Perintah supaya isteri tadi taat pada suami. Ada tak tindakan yang telah dibuat untuk supaya isteri tadi kembali kepada suami? Okey. Jika tiada, okey, lepas itu mahkamah barulah step seterusnya failkan permohonan nusyuz. Dan mahkamah berpuas hati berdasarkan keterangan bahawa isteri telah nusyuz, barulah kita boleh melabelkan bahawa, ataupun bukan melabelkan, istilahnya barulah tafsiran nusyuz tadi boleh dikatakan kepada isteri tadi. Tak boleh maknanya sewenang-wenangnya kita beranggapan bahawa isteri telah nusyuz, keluar rumah nusyuz, keluar rumah nusyuz, selagi tak ada perintah daripada mahkamah syariah. Okey, soalan berikutnya. Saya dan anak-anak telah keluar daripada rumah kelamin kerana suami sering memukul saya. Adakah perbuatan saya yang keluar dari rumah tersebut merupakan perbuatan nusyuz? Jika nusyuz, adakah saya layak menuntut mut'ah? Okey, soalan, saya jawab soalan isu yang pertama. Suami sering memukul saya. Saya nyatakan tadi, kalau ada perbuatan sedemikian tanpa berlengah, tanpa mengambil masa yang panjang, dapatkan laporan, buat laporan polis dan juga dapatkan laporan perubatan. Kenapa laporan perubatan? Sebab laporan perubatan itu akan mengesahkan yang menjadi keterangan yang menyokong permohonan puan sekiranya puan failkan permohonan fasakh. Mengesahkan. Kalau dah seminggu, puan datang mana ada lagi kesan, contohnya tidak ada lagi kesan lebam, kesan kena pukul, kesan kena darah dan sebagainya. Doktor pun tak boleh nak mentafsirkan apa sebab punca yang menyebabkan betul atau tidak ia dipukul. Apa bentuk objek yang digunakan untuk memukul dan sebagainya. Itu di mahkamah. Mahkamah akan panggil. Kalau perlu, kalau kifasah menyebabkan tadi, panggil doktor untuk mengesahkan betul tak perbuatan tadi disebabkan oleh perbuatan suami memukul tadi. Okey. Jika nusyuz, adakah saya menuntut mut'ah? Okey. Mut'ah ini merupakan pemberian sagu hati kepada isteri untuk memulakan hidup isteri tadi, memulakan kehidupan
dia nusyuz ini akan menyebabkan gugurnya tuntutan nafkah. Ya. Tapi mut'ah tadi untuk isteri kan memulakan hidup yang baru, isteri boleh membuat tuntutan. Walau bagaimanapun jika dalam keadaan membuktikan, nyatakan bahawa memang nusyuz dan sebagainya tidak berlaku, menyebabkan perceraian pun dia mohon dan sebagainya, mungkin itu bergantung kepada pertimbangan hakim yang mendengar kes tersebut. Okey, saya rasa setakat ini itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh dikemukakan. InsyaAllah kita terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan atas idea ataupun program yang dianjurkan yang sangat baik, yang mendatangkan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah perkongsian ini akan memberikan kita, yang pentingnya kita nakkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan undang-undang dan hukum syarak. Salah tanggapan kita kepada undang-undang ataupun hukum syarak menyebabkan kita akan rasa mungkin menyebabkan rasa rugi, menyebabkan kita akan rasa menyesal atas keputusan yang telah kita buat. Banyak yang berlaku, situasi yang berlaku dalam mahkamah, keadaan bila dah timbul cerai. Saya paling takut berlaku perceraian talak 3 di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Dan kalau katakan cerai talak 3, mahkamah puas hati, betul, dan suami pun mengaku talak 3, mahkamah sabitkan cerai talak 3. Bagaimana situasi anak-anak yang lahir katakan sebelum itu? Katakan talak 3 10 tahun yang lalu. Dalam situasi tadi, 10 tahun yang lalu tadi menyebabkan anak-anak tadi, kedudukan anak tadi, anak sah taraf, tak sah taraf, itu akan diambil kira oleh mahkamah. Jadi cuba elakkan perkara-perkara yang sedemikian, dan pihak JKSM bersama JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri, Mahkamah Syariah Negeri sentiasa bersedia untuk memberikan penjelasan dari segi undang-undang, pengetahuan, hukum syarak berkaitan dengan apa-apa yang melibatkan kekeluargaan Islam, termasuk dalam pembubaran ini. Itu tajuk tu memang menarik lah. Andai tiada lagi jodoh. Andai tiada lagi jodoh, kita buat dengan cara yang baik. Allah dah nyatakan tadi, kalau saya nyatakan tadi dalam firman Allah, at-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Pegang dengan cara baik, lepaskan juga dengan cara baik. Dan kita perlu ingat juga dalam hadis Nabi ada menyatakan laisa syai'un minal halal abghadu ila Allah at-talaq. Satu perkara yang sangat halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak. Sekian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perlibatan, dan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam program pada hari ini, dan semoga insya-Allah semoga yang baik itu adalah daripada Allah SWT, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.